يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap kamu melihat, mengkaji dan meneliti akan apa yang kamu sediakan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi ilmu pengetahuannya dan meneliti akan apa yang kamu kerjakan. Bahagia pengurusi jawatan kuasa Masjid Al-Mustaghfirin, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan keizinannya, dengan kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya untuk kita melakukan sesuatu lebih-lebih lagi. Daya dan upaya kita untuk melaksanakan ibadah, untuk kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan illa billah, dengan kehendak, dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melaksanakan salat Jumaat dan sebelum kita mendengar khutbah, saya mengajak tuan-tuan yang berada di dalam masjid ini untuk sama-sama kita berniat iktikaf. Bagi siapa-siapa yang belum berniat iktikaf di dalam masjid ini, sesiapa yang berada di luar, masih di luar, boleh masuk di ruangan yang masih kosong, di tempat yang masih kosong. insya-Allah mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah, dalam masjid ini, untuk kita berada dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Saudaraku sidang muslimin sekalian, sebenar dengan nama Masjid Al-Mustaghfirin, masjid orang-orang yang istighfar, sentiasa beristighfar. Apa maksud istighfar? Astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, sentiasa jadi orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ingat doa selepas wuduk, doa selepas kita ambil wuduk, Allahumma ja'alni minat tawwabin, mula dengan asyhadu an la ilaha illallah, ujung dia Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku dari kalangan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku dari kalangan orang yang sentiasa bersih zahir dan batin. Zahir luaran kita, pakaian kita, tubuh badan kita. Batin dalaman kita, hati kita. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku di kalangan orang-orang yang saleh.
Sidang Jumaat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang ada, Allah bagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak boleh lari daripada dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Adam itu khata'un, bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu ialah orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak dosa kita banyak tak tuan-tuan? Alhamdulillah, Allah gerakkan kita untuk kita hadir sembahyang Jumaat. Allah gerakkan kita untuk kita mengimarahkan rumah Allah. Allah gerakkan hati kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi tadi, kita buka mata kita, maka kita ucap alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bangun daripada tidak, Allah kejutkan kita, Allah sedarkan kita. Ucap alhamdulillah ni tuan-tuan tak perlu bersebab sebenarnya. Sebab apa? Sebab macam-macam nikmat Allah bagi kita. Saja duduk alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah di atas segala keadaan kita Allah bagi. Tak perlu kita nak ucap lepas nak tunggu sebab. Lepas bangun alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, lepas mandi alhamdulillah, kita nak kereta sampai ke destinasi alhamdulillah. Tak perlu tunggu. Nak ucap alhamdulillah ni tak perlu tunggu sebab kita makan. Memang kita kena ucap alhamdulillah selepas kita makan, selepas kita minum, selepas kita pakai pakaian, selepas masa kita buat apa sahaja. Sebab apa? Sebab apa sahaja yang keadaan, semua tu nikmat Allah bagi pada kita. Maka tak perlu tunggu perbuatan kita, hal keadaan masa kita buat tu nak ucap alhamdulillah, nak puji Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita dalam kerja buat kita tentu ada salah, ada yang tak betul, kita tak sempurna. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada kita macam-macam doa. Nabi SAW mengajar kita untuk kita terus menjadi orang yang sentiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu doa selepas bacaan tasyahud akhir, bacaan tahiyat akhir. Rasulullah ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar, bahukah aku ajar doa yang mana bila baca doa ni Allah ampun dosa aku semuanya. Tentulah Abu Bakar kata nak. Abu Bakar ni siapa tuan-tuan? Abu Bakar ni adalah sahabat paling kanan Nabi SAW. Sahabat yang paling Nabi kasih, paling Nabi cinta. Apa yang diajar oleh Nabi SAW? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allah suruh Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sesungguhnya aku, ya Allah, zalamtu nafsi, telah menzalimi diriku sendiri, telah menganiaya diri sendiri. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ni dijamin syurga.
Orang yang pertama dijamin syurga oleh Nabi SAW di antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga, Sayyidina Abu Bakar yang pertama. Tapi Nabi SAW ajak doa ni kat Sayyidina Abu Bakar. Inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, aku ni zalim. Mengaku dekat Allah Subhanahu wa taala, aku ni zalim, aku ni jahat. Zalim ni apa dia? Jahat lah. Bahasa kita, zalim tu jahat. Tak betul. Salah banyak. Pasal siapa nak kena ajak kepada Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar ni syurga dah, ahli syurga dah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli, ampunkan aku. Ampunkan aku, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunkan aku, ya Allah, dengan keampunan yang ada di sisimu. Warhamni, kasihanlah dekat aku. Kasihanilah aku, kerana sesungguhnya Engkau lah. Faghfirli warhamni, kasihi aku, ya Allah, kerana sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Anda boleh cari dalam kitab doa ada. Doa ni bila baca sebelum bagi salam, waktu sembahyang, selepas tahiyat bagi salam. Sebelum tu baca doa Nabi SAW ajar juga, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Doa yang Nabi ajak kebanyakan minta ampun. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun memohon keampunan Allah. Nabi adalah seorang mustaghfir, orang yang sentiasa minta ampun. Ni masjid nama Mustaghfiri. Nabi SAW yang maksum, yang terhindar daripada dosa. Kita tahu semua, Nabi istighfar berapa kali? Semua kita tahu, sehari 70 hingga 100 kali. Ada hadis kata 70 kali, ada hadis kata 100 kali. Sehari Nabi istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tu Nabi tidak ada dosa, tidak ada salah, terhindar daripada dosa. Allah jaga Nabi SAW dan para nabi yang lain daripada dosa. Tapi Nabi istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ada obat kita ni macam mana? Kita ni macam mana dengan Nabi SAW? Jadi mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja keadaan kita, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada salah apa Ustaz, minta ampun apa, tak buat dosa apa. Betul ke? Tuan-tuan, niat nak main sembahyang ni macam mana? Kerana Allah, betul tak? Kita niat kerana Allah, betul lah niat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping jangan ada kebersamaan bersama niat kerana Allah tu, ada kerana lain juga. Kerana manusia, aku tak pergi Jumaat ni, tak kira orang kata apa pula. Kerana manusia, kerana orang, tak boleh. Tak sembahyang, masuk sembahyang dalam masjid, tak duduk sembahyang tahiyatul masjid, mai duduk. Tak pergi duduk orang kata apa, makin sembahyang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ada puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tahniah pada tuan-tuan yang ambil masa nak mai untuk kita lillahi taala, beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beribadah pun kena istighfar.
Kena mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala selepas habis ibadah. Kita sembahyang, lepas sembahyang Nabi ajak apa? Suruh istighfar. Pasal apa? Sembahyang tu baik tak? Baik. Sembahyang tu benda baik, benda ibadat. Pasal apa nak kena istighfar? Sebab sembahyang untuk apa tuan? Sembahyang aqimis salata li dhikri, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha. Dirikanlah sembahyang kerana untuk apa sembahyang? Tujuan dia untuk ingat aku, kata Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sembahyang kita ingat apa? Dalam sembahyang kita ingat apa tuan? Allahu akbar. Kita sembahyang. Tapi kita ingat benda lain. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena istighfar lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan saja-saja. Tadi aku sembahyang, ya Allah, aku lalai dalam sembahyang. Aku ingat benda lain, tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah nak ingat Allah, nak Allahu akbar rakaat pertama boleh lagi lah. Sebab apa? Sebab kita standby dah baca apa tadi? Sebelum sembahyang, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, minta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada gangguan syaitan. Dan rakaat kedua, rakaat pertama aku dah nak sembahyang bagi khusyuk. Mai dalam sujud, mai dalam buat imam ni sujud lama kan. Dia pergi kat tu. Kita bangkit sembahyang apa rakaat kedua dia pergi. Maka tarik balik hati kita supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kepada istighfar dalam semua keadaan. Sebab tu kita habis majlis buat apa tuan? Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah maksudnya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang kita ni duk apa nama satu majlis mesyuarat ke buat majlis apa ke, buat duk macam ni ke, kita sat lagi habis lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa pembukaan kota Mekah dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam pada ketika mana? Ketika pembukaan kota Mekah. Orang-orang manusia-manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, masuk Islam. Maka Allah kata apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Ucaplah tasbih, puji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, Allah tak tinggal, dan mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Takut ni tarbiyah Islam. Takut ada apa? Ada perasaan seronok, riak, seronok, terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagi pertolongan tu Allah. Yang bagi pertolongan tu Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama sufi mereka bila terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu detik lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja. Tasbih yang mereka zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pi langkah tasbih tu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tasbih tu orang buat apa? Zikir ingat kepada Allah, tapi tiba-tiba dia langkah tasbih tu berbelas tahun minta ampun sebab langkah tasbih. Tuan-tuan, ulama sufi
Ulama yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang sufi. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal kemenangan yang Allah bagi boleh buka kota Mekah Al-Mukarramah pada masa itu. Nabi diseru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi banyak dosa duduk di akhir zaman, celak-celak mata dosa dah. Celak-celak mata tengok ada orang hantar WhatsApp, kita celak-celak mata apa tu? Ambil handphone dulu. Kan? Buat apa? Buka WhatsApp, buka Facebook, tengok ada apa orang hantar apa. Bukan nak baca alhamdulillah, lepas tu nak pergi bersihkan diri sembahyang tahajud apa dah. Buka, tengok WhatsApp, tengok ni. Kalau ada cerita bagus tak apa, cerita baik yang mendatangkan pahala tak apa. Ni cerita kata kat orang, cerita itu cerita ni yang boleh melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tazkirah untuk diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita jadi orang yang minal mustaghfirin, orang yang sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah makbulkan hajat dia. Allah makbulkan hajat dia. Ni kita dalam keadaan kita sekarang, kita hidup dalam pandemik COVID-19. Ada beberapa kes yang melanda negara kita, yang menyebabkan kita kena PKP, menyebabkan kita kena ikut SOP, berjarak, kena pakai mask, kena tutup muka, tutup hidung. Dan sunnah Nabi kita banyak dah kita tinggalkan, kita tak buat. Nak bersalam pun takut, nak senyum pun tak nampak sebab pakai mask. Tuan-tuan, ada orang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa perlu kita buat? Istighfar. Pakat istighfar, pakat minta ampun, pakat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah kita, mungkin apa saja kita ni buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kemungkinan Allah tak angkat lagi, Allah bagi lagi, Allah biar lagi COVID berlaku, kena lagi. Ada saudara mara kita yang di kuarantin, ada saudara kita yang kena tidurkan, ada saudara mara kita yang duduk di hospital sebab penyakit ni. Maka tuan-tuan, saya menyeru kita sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara kelebihan orang yang beristighfar, Allah akan sembuhkan penyakit. Kelebihan orang yang beristighfar, Allah akan turunkan hujan kalau kemarau. Kan? Kelebihan orang yang beristighfar, Allah bagi kekuatan. Sebelum tu dia tak berapa nak sihat, Allah bagi kekuatan kepada dia. Kelebihan orang yang beristighfar, banyaklah kelebihan dia, tuan-tuan. Allah ampun dosa, Allah keluarkan dia daripada kesusahan kepada kesenangan. Istighfar. Sebab tu seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bila ditanya kepada dia orang yang dia kata tanaman saya tak kering habis sebab kemarau, maka dia jawab apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Apa lagi? Ditanya, didatangi oleh orang yang tidak ada anak, kahwin lama tapi tak dapat anak. Apa dia jawab oleh Imam Hasan Al-Basri? Istighfar. Istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh, katakanlah
Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, istighfar, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan utuskan selepas kamu istighfar, angin awan akan berarak dan diturunkan hujan. Ditambahkan harta, orang yang tak ada harta, orang yang miskin istighfar, susah istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ditambahkan harta dan diberi anak-anak dan dijadikan anak sungai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebut, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kenapa? Summa tubu ilaih, dan bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya yursilis samaa alaikum midrara, supaya Allah menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa lemah, istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa sakit, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sebab dosa kita, sebab Allah bagi sakit, kita kena bersyukur. Allah bagi kita sakit, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum sakit kita tak ingat kepada Allah. Maka orang sakit datang pergi ziarah dekat hospital, apa dia sebut? Allah, Allah, ya Allah. Kena bersyukur. Kita tak mau mati dalam keadaan mengejut. Lari mati mengejut banyak, ramai. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mati mengejut. Pasal apa? Takut tak dan minta ampun, takut tak dan nak bertaubat, takut tak ada nak istighfar. Maka jadilah orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya kongsi pada hari ini kita boleh ambil pengajaran, dan kesimpulan yang kita dapat ialah kita sentiasa, kita manusia biasa, tak boleh lari daripada salah dan silap. Kita manusia biasa, tak boleh lari daripada salah dan lupa. Sentiasalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasalah jadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita lalai, banyak orang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya akan sambung dalam khutbah nanti berkaitan dengan kepentingan kita belajar ilmu tauhid, ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab ramai orang masih lagi tak kenal Allah Subhanahu wa taala, ramai yang keliru, ramai 2-3 hari ni, 2-3 sejak ada menjak ni, tuan-tuan, orang yang keluar kenyataan, orang yang pergi bagi bantuan, orang yang bertoleransi dalam beragama ni, itu tak patutlah. Saya akan kongsi sekali lagi insya-Allah, dan sama-sama kita muhasabah diri kita untuk kita bawa bekal kita ke akhirat insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Saya umumkan saya daripada Kulim, Sekolah Tahfiz Sains Najihin, orang Kulim pada Bang Aldin. Ada lagi orang-orang Kulim yang ada yang duk kerja belah ni. Saya sekolah saya sekolah Tahfiz Sains Najihin, sekolah rendah Islam harian. Perlukan sumbangan tuan-tuan, insya-Allah boleh tuan-tuan boleh bagi sumbangan
sama ada nak bagi zakat ke, nak bagi wakaf ke, derma ke, insya-Allah saya terima. Dan saya adalah ejen zakat negeri Kedah. Tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung yang disediakan. Bawah kemah satu, di belakang ada satu, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang beri perhatian. Allah Subhanahu wa taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.